Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi buat rakan-rakan di channel Graviolas Empire. Semoga rakan-rakan berada dalam keadaan sihat sejahtera sambil keluarga yang tersayang dan dipermudahkan segala urusan. Okey. Sebelum tu rakan-rakan saya jangan lupa tekan button subscribe dan tekan tombol loceng untuk mengikuti perkongsian saya di channel The Graviolas Empire. Okey. Pagi ni kita ingin membuat pruning kepada pokok daun belanda baka Bogor, dan ini adalah dua alat yang saya gunakan lah untuk pruning. Satu chainsaw battery pruning dan cutter. Okay. So firstly kita akan buat pemangkasan batang utama. Yang mana batang ke atas kita akan cantas lah untuk pembentukan. Sebagai contohnya macam ini. Okey, untuk pemilihan dahan kita perlu tengok mana dahan yang efisien lah untuk kita kekalkan. Contohnya dahan ni kecil dan atas-atas ni semua kecil, dan kita pilih mana yang paling besar efisien. Okey, dahan ni. Okay, jadi kita ambil di sini kita buat ini. Okey. So, yang ni semua dahan ke atas. Jadi kita potonglah di sini. Kalau ikutkan ramai yang cakap sayang lah, tapi sebenarnya bila kita biarkan dia tinggi, nanti menjadi masalah lah kepada kita untuk membuat kerja-kerja maintenance seperti contoh seperti macam kita buat balut buah, kita kutip hasil, nak kahwin bunga. Jadi bila kita buat pruning, dia memudahkan kerja-kerja kita lah untuk masa akan datang. Okey, seperti tuan-tuan, seperti rakan-rakan tengok, ini batang ni tegak ke atas. So batang ni kita tak perlukan, batang utama ni dia akan tegak meninggi lah. Kita nak supaya kanopi pokok tu dia terbuka lah. Di kawasan tengah ni sangat penting lah untuk kena cahaya matahari. Kalau tidak nanti akan ada penyakit lah, kulat seperti kulat kanker dan semua. Okey, jadi sini kita potong di sini. Lagi satu untuk teknik pruning, mesti 45 darjah lah, tak kira lah macam ni ataupun macam ni. 45 darjah ni supaya bila air hujan lebat turun, dia akan air tak bertakung lah di tempat kita pruning. InsyaAllah next video akan saya buat cara nak kita buat tree dressing lah. Okey, so seharusnya 45 darjah lah menyerong. Okey. Buat rakan-rakan channel saya, kepada yang ingin mengambil daun lah untuk membuat teh ataupun
buat perubatan. Sebab sebelum ni saya pernah dapat daripada customer saya, dia buat rawatan dengan bunga daun Belanda tu. Sebab dia sebelum ni keluarga dia ada terkena sihir lah. Jadi antara bahan-bahannya salah satunya bunga daun Belanda lah, untuk dibuat perubatan. Selain pada daun, untuk kita buat teh yang lain-lain. Okey, tuan-tuan tengok kanopi sekarang dah terbuka. Okey, so di tengah ni sekarang kita dah nampak pencahayaan lah. Okey, lagi satu teknik yang saya buat, dahan yang melintang horizontal kita kekalkan, dan dahan ke atas kita pruning lah, buat pemangkasan. Okey, sebagai contoh dahan yang ni, so yang ni meninggi ke atas, jadi kita tengok sini. Alright, so belah sana kita tengok. Okey, contoh begini kan dahan, yang ke atas kita buang, dan kita kekalkan yang dahan yang keluar. Okey, contoh seperti dahan ni. Dahan ni kita tengoklah yang mana ke atas, yang jadi dahan yang ni kita kekalkan, dahan yang keluar. Dahan ke dalam kita buang, dan dahan yang tak efisien lah. Okey. Okay, so kalau ni kita tengok dahan ni yang melintang kan, yang melintang, dahan ni ke atas, so dahan ni kita buang. So ni dahan ni semua ke atas, jadi kita tinggalkan dahan yang ni sajalah. Kita kuning dahan ni. Alright, dahan semua dah cantik lah. Jadi kita nampak pembukaan kanopi lah untuk pokok ni. Kanopi dia buka, melebar seperti sayap lah. Ok, alright. So seterusnya, selepas kita dah buat pruning batang utama, kita bersihkan lah dahan-dahan tunas air dan dahan-dahan yang kata tak efisien lah untuk pokok. Contohnya seperti ini tunas air.
Kalau boleh setiap dahan ni kita buat pruning, tinggalkan separuh lah ataupun ujung. Kita bersihkan dahan-dahan. Teknik ni sama yang seperti penanam durian buat lah, yang saya praktikkan. Setakat ni saya praktikkan, dia sangat cepat lah membesar dahan. Okay. Kita bersihkan separuh daripada dahan. Okay. Ni dahan seperti ni, dia dah sampai cucah tanah, jadi kita buang lah. Ni pun dahan yang kecil ni kita buang. Okey. So okey. Ni tunas-tunas air ni kita buang. Buang separuh lah pada dahan. Okey. Dahan yang terjuntai ke bawah ni kita, kalau boleh kita buang lah. Alright. Sekarang dah nampak sikit lah dia punya ruang udara untuk pokok. Untuk kalau ini tunas-tunas air kita buang. Ini tunas air kita buang. Okay, alright. Dan kita dah nampak pembukaan kanopi lah pada pokok. Okay, contoh macam ni, dahan ke atas macam ni, kita buang lah dahan yang ke dalam. Alright, selesai. Jadi untuk pruning kita tengok dahan yang mana yang efisien. Ni macam ni, dahan ni ke atas. Jadi yang mana yang melintang ni kita kekalkan lah. Contohnya kat sini. Okay, kita potong kat sini. Macam ni.
Okay, kalau tuan tengok dahan ni tak kecil kan, jadi kita buang lah. Nutrisi tu dapat beri. Sini buang. Ni dahan ni ke dalam sebetul tadi, kita buang lah. Alright, sekarang rakan-rakan nampak kan, tengah ni dah bersih. Jadi inilah yang penting untuk pengudaraan setiap pokok lah, supaya tidak terlalu rimbun macam tadi, akan mengundang serangga lah dan penyakit, terutamanya penyakit kanker ataupun ulat. Sebab terlampau, orang kata terlampau lembap sangat di tengah ni dahan ni. So dahan macam ni macam hari kita buang. Okay, sekarang kita dah nampak kanopi dah terbuka kan. Jadi inilah yang penting pokok, supaya dan dahan ni dia pengudaran berlaku lah di tengah ni. Cahaya dengan udara masuk kat tengah ni. Dan dahan ni kita buang masuk air. Contoh tadi dahan ni terkena ni, jadi kita tak galakkan lah, simpan, kita buang. So, keadaan pokok pun dah nampak sedikit terbuka lah. Alright, sekian. Ini adalah ni contoh selepas kita dah buat pruning lah, dahannya terbuka. Untuk next video saya kongsikan teknik pemangkasan kawalan lah. Ini pembentukan. Jadi seperti inilah yang saya lakukan. Okay, sekian untuk next video. Kita tunggu untuk next video. Sekian, terima kasih.